Wabarakatuh. Selamat petang. Salam satu Malaysia. Saya Rohaniza binti Talib, salah seorang kaunselor daripada AKPK yang berpusat di Maju Junction, tingkat 8. Hari ini kita bersama semula dalam rancangan ataupun dalam slot Tanya Je Thursday yang dikelolakan oleh pihak AKPK. Sebelum tu saya untuk mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang masih orang kata meraihkan Lebaran selama sebulan insyaAllah. Tapi di samping itu juga kita nak memberikan kesedaran ataupun pendedahan tentang produk ataupun servis yang kami tawarkan untuk semua rakyat Malaysia yang khususnya mengalami masalah kewangan. Okay. Kalau dari secara generalnya AKPK telah beroperasi selama melebihi 10 tahun. Kita beroperasi sejak 2 dan sehingga kini kalau dari statistik yang kami dapati sehingga Mei 2018 lebih 760,000 individu yang telah hadir ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okey, bantuan yang kami maksudkan adalah bantuan kaunseling keuangan dan daripada jumlah tu juga kita nampak ada melebihi 230,000 individu yang telah menyertai program AKPK kami. Okey, program AKPK kita membantu pelanggan untuk menstrukturkan balik hutang-hutang mereka yang telah mengalami masalah pembayaran. Daripada statistik yang telah disenaraikan sebagai pelanggan AKPK, lebih 16,000 kes hutang yang mengalami masalah yang telah berjaya diselesaikan sepanjang tempoh kami beroperasi. Maksudnya dalam tempoh 10 tahun ramai pelanggan yang telah berjaya membebaskan diri mereka daripada hutang. Okey, saya sering mengingatkan semua orang, AKPK kami menawarkan produk ataupun servis yang memang percuma untuk setiap individu yang ingin mendapatkan pertolongan daripada pihak AKPK. Kita tiada mengenakan sebarang charges ataupun commission ataupun sebarang bayaran yang perlu dikenakan untuk anda mendapatkan bantuan daripada pihak kami. Dan jangan sekali-sekali terlibat ataupun percaya dengan orang-orang di luar sana yang mengaku mereka sebagai ejen AKPK. Di luar sana memang ramai yang claim that dia adalah ejen pada AKPK dan produk ataupun servis yang mereka tawarkan kepada pelanggan mengenakan komisen ataupun bayar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anda hendaklah berhati-hati dengan orang kata promosi ataupun panggilan yang mereka gunakan untuk anda ataupun tak kira even bukan anda yang meminjam, mereka boleh juga mendapatkan butir-butir peribadi dan juga nombor telefon saudara mara anda, kawan-kawan anda, even majikan anda yang mengatakan mereka adalah ejen kepada AKPK dan berniat untuk menghulurkan bantuan. Dan sesungguhnya mereka mengenakan bayaran untuk setiap servis yang mereka tawarkan kepada anda. Sekiranya anda mengalami masalah keuangan dan mohon bantuan daripada AKPK, sila datang kepada pihak AKPK di cawangan-cawangan kami yang berdekatan. Setakat ini kami ada cawangan di seluruh Malaysia, di cawangan-cawangan utama di setiap negeri. Dan kami juga ada menyediakan khidmat kaunseling, pejabat kaunseling kami di tempat-tempat yang berdekatan dengan setiap region di setiap negeri. Anda boleh berhubung dengan kaunselor-kaunselor kami yang memang benar-benar akan membantu anda tanpa sebarang bayaran. Okey, keseluruhannya apa yang saya cuba nak sampaikan ialah tentang produk PPK. Dalam bahasa Inggerisnya kita nyatakan dia sebagai DMP, Debt Management Program yang kita tawarkan pada pihak pelanggan. Bagaimana ia dilakukan keuangan, anda datang kepada kami dan kami akan hulurkan bantuan melalui kaunseling secara one to one bersama kaunselor kami.
kami akan bantu anda untuk menstrukturkan balik hutang-hutang anda di setiap bank dan pembayaran akan dilakukan melalui bayaran bulanan dan kita akan selalu anda hanya perlu datang kepada pejabat AKPK kami, berjumpa dengan kaunselor kami, mendapatkan khidmat nasihat dan juga kami akan strukturkan balik hutang-hutang anda mengikut terma-terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan anda hanya meneruskan pembayaran berikutnya melalui AKPK. Tak perlu fikir apa-apa lagi dah. Anda akan hidup tenang tanpa sebarang gangguan daripada pihak bank as long as pihak bank telah melantik ejen mereka ataupun kita panggil debt collection agent mereka untuk mengganggu anda. Apabila anda telah bersama dalam program kami, insyaAllah anda akan dilindungi konsep pembayaran yang dilakukan kepada AKPK. Di samping itu juga saya sekiranya anda mempunyai soalan ataupun sebarang pertanyaan ataupun apa-apa klarifikasi yang anda perlukan daripada pihak kami, anda boleh ajukan di ruangan komen di bawah tu. Kami juga ada sediakan nombor telefon kami. Sebentar Oh, okey, sebentar. Nombor telefon kami di 016 6180648. Saya ulang kembali. 016-618-0648. Mengikut sesi-sesi yang telah lepas-lepas, kami dapat banyak feedback ataupun respons daripada pihak pelanggan yang ingin mendapatkan pertanyaan ataupun mendapatkan detail lanjut tentang bagaimana untuk memasuki program AKPK. Tetapi bila mereka nyatakan nombor telefon mereka, detail mereka kepada pihak kami, mereka dah tak dapat mengangkat telefon kami. Jadi saya harap sangat-sangat anda di luar sana, sekiranya anda telah memberikan nombor telefon anda kepada pihak kami di AKPK, sila jawab panggilan kami. Sebab kami dengan rela hati untuk membantu anda tanpa sebarang bayaran. Servis kami adalah percuma. Sekali lagi saya tekankan, servis AKPK adalah percuma. Right? Di samping itu juga, anda di luar sana boleh juga email ataupun masuk www.akpk.org.my, masuk kepada ruangan FAQ di bahagian atas sebelah kanan. Bila anda masuk saja dalam kita punya website, anda akan nampak di FAQ punya ruangan. Anda boleh masuk dan nyatakan ataupun keluarkan sebarang soalan ataupun pertanyaan yang hendak anda kemukakan pada pihak kami. InsyaAllah kami akan memberi. Okey. Seterusnya tentang debt management program ataupun PPK di AKPK. Bagaimana ia dapat membantu anda? Bagaimana slot saya yang sebelum ini kita telah nyatakan kebaikan untuk anda memasuki program ini ialah apabila anda telah mengalami masalah ataupun mengalami kesukaran dalam hutang anda di setiap bank, kita dapat membantu anda pertama-tamanya dari segi pembekuan tindakan undang-undang yang telah pihak bank ambil kepada anda. Contohnya anda ada kredit kad, anda dikenakan interest sebanyak 18%. Memang bank akan mengenakan interest sebanyak 18% per setiap tahun kepada setiap. Jadi apabila anda mempunyai masalah pembayaran kepada AKPK, bagaimana kami bantu? Kami akan cuba berhubung ataupun cuba membuat perundingan dengan pihak bank untuk mendapatkan rate yang lebih rendah. Pembayaran bulanan anda akan menjadi lebih kecil daripada yang sebelum ini. Pada masa yang sama, sekiranya anda telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank, bila mana anda telah aktif anda di AKPK, maka dengan itu tindakan undang-undang yang telah diambil oleh pihak bank terhadap anda akan dibekukan secara serta-merta. Di samping itu juga pihak debt collection agent ataupun
assign oleh pihak bank untuk membuat collection bagi pihak anda, mereka akan membekukan juga gangguan ataupun panggilan yang diorang dilakukan terhadap anda untuk membuat collection setiap bulan. Maka anda akan lebih tenang untuk untuk menjalankan kehidupan seharian, because kita telah menstrukturkan balik pinjaman anda dengan pihak bank. Anda hanya membayar kepada AKPK, dah dibuat secara total, secara holistik kepada AKPK. Kami akan mengagihkan tersebut kepada setiap akaun loan anda di mana-mana pihak bank. Okey, itu ataupun sebarang pinjaman yang telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank. Sama juga tertakluk dalam tindakan oleh pihak bank, segala yang telah distrukturkan balik oleh pihak AKPK insya-Allah akan diselaraskan kembali pembayaran anda melalui program PPK ini akan membantu anda untuk dapat improve anda punya cash flow. Maksud saya, dulu sekiranya anda membayar sebanyak 1,000 dengan rate yang lebih tinggi, maksud saya contoh 18% untuk kredit card, bila anda masuk dalam program automatik, anda punya interest telah ulang balik oleh pihak dengan approval bagi pihak bank, dan pembayaran balik pun telah berkurang, maka anda dapat membantu anda untuk improve cash flow anda untuk setiap bulan. Contoh, sekarang anda membayar 1,000 untuk credit card for example, bila anda masuk ke dalam AKPK, kami telah strukturkan balik pinjaman dia menjadi RM100, maka dengan itu anda akan dapat lebihan beberapa ratus untuk diguna pakai untuk pada masa yang sama mengelakkan anda daripada membayar ke tempat yang pelbagai. Maksud saya, kita centralize pembayaran anda kepada AKPK. Contoh, anda mempunyai 3 credit card ataupun beberapa personal loan dengan various bank. Bila kita dah structure program ini, anda hanya membayar melalui akaun di Maybank, AKPK, dan bayaran tersebut hanya akan dilakukan secara total. Kami akan agihkan pembayaran, macam saya nyatakan tadi, kami akan agihkan tersebut kepada pihak penggunaan. Anda hanya membuat pembayaran secara sekali sebulan melalui AKPK dengan tenang. Okey, anda tak perlu lagi untuk masuk ke dalam akaun, contoh bank A, bank B, bank C untuk membuat AKPK. Kami dah kan pembayaran balik anda kepada satu akaun, iaitu melalui akaun melalui pembayaran di Maybank, dan kami akan agihkan pembayaran tersebut ke pihak bank. Right? Okay. Saya ulangi lagi sekali. Kita punya statistik setakat Mei 2018, lebih 760,000 hadir untuk mendapatkan bantuan kaunseling di AKPK seluruh negara, dan daripada jumlah tersebut juga 230,000, melebihi 230,000 orang yang telah menyertai program kami. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda untuk menyertai program kami, dan sekali lagi saya ulangi, program kami adalah cuma untuk anda semua. Sila jangan melibatkan diri anda kepada agensi-agensi luar yang tidak berkenaan, mereka adalah ejen. Setelah memasuki program PPK, melebihi 16,000 kes hutang disenarai hitamkan telah berjaya diselesaikan melalui program ini. InsyaAllah anda masih ada jalan keluar. Selagi anda tidak disenaraikan sebagai orang yang bankrupt, anda adalah orang yang layak untuk mendapat bantuan di AKPK. Sila datang kepada AKPK untuk mendapat bantuan. Okey, saya nak sedikit cara untuk login
untuk membuat cara program PPK kami telah menyediakan di website kami telah menyediakan ruangan portal untuk anda register secara terus ataupun apa orang kata membuat pendaftaran untuk memasuki program tersebut. Anda masuk saja dalam kita punya website iaitu www.akpk.org.my. Anda masuk kepada customer dan anda boleh membuat pendaftaran mengikut instruction yang telah diberi kita punya portal. Bila anda masuk, anda pergi kepada customer.akpk.org.my. Di sana anda boleh membuat minta untuk memasukkan detail peribadi anda. Berikutnya anda diminta juga untuk memasukkan semua senarai hutang piutang anda di mana-mana setiap bank di dalam Malaysia. Bagaimana anda nak perlukan butir-butir tersebut adalah melalui secret report anda yang anda boleh print di tempat kami di AKPK atau di Bank Negara. Tapi kini saya dah bercerita pasal secret report kan, anda boleh membuat pendaftaran secara online untuk e-secret. Maksud saya bila anda pergi ke AKPK ataupun di Bank Negara, pada ketika anda printkan anda punya secret report, anda juga boleh untuk mendaftarkan e-secret. Bila anda telah daftar e-secret, anda boleh print secret report anda anytime di ruangan lagi, okey? Okey, bila anda dapat secret report tersebut, anda boleh masukkan detail hutang anda ke dalam ruangan portal kami tadi. Kami dapat extract data anda untuk dibawa kepada pihak bank ataupun semua detail pinjaman anda untuk kami strukturkan balik setelah kami dapat respon daripada pihak bank kelak. Right? Jadi pada masa yang sama, saya ulang sekali lagi, mula-mula anda kena masuk ke dalam kita punya website kami punya portal melalui customer.akpk.org.my. Anda masuk, masukkan detail peribadi anda, masukkan juga detail loan ataupun tanggung hutang piutang anda, dan last sekali anda dikehendaki untuk memilih tarikh appointment yang anda sendiri yang akan tetapkan untuk datang kepada AKPK untuk berjumpa dengan kaunselor kami. Kami akan tunggu anda pada tarikh appointment tersebut. Dan pada hari appointment itulah anda akan dapat berjumpa kaunselor kami. Sila bawa diperlukan seperti IC kopi, evidence of income. Maksud saya sekiranya anda fixed income earner, anda dikehendaki untuk membawa at least 3 bulan penyata gaji, dan juga EPF statement kita perlukan juga. Tetapi di AKPK kami ada sediakan kios kami untuk anda print EPF, bukan kios kami, EPF kios untuk anda print. Jadi dokumen yang diperlukan sangat minimal iaitu IC kopi. Saya ulang kembali, IC kopi, penyata gaji sebanyak 3 bulan yang terakhir, ataupun sekiranya anda adalah self-employed, anda dikehendaki untuk membuat penyata sumpah ataupun statutory declaration menyatakan income bulanan anda. Sana nanti bila anda berjumpa dengan pihak kaunselor kami akan menerangkan secara detail apa yang anda perlu lakukan. Okay? Right. Bila anda dah set appointment tu, sila datang kepada cawan-cawan yang telah anda setkan untuk appointment tersebut. InsyaAllah kaunselor kami akan sedia untuk membantu anda untuk tindakan selanjutnya. Okay. Oh, ada beberapa soalan kat sini. Oh, saya syok bercakap, saya lupa ada soalan. Maaf. Kemudian sebentar ya. Soalan, saya cuba baca soalan yang ada kat sini. Kalau installment untuk loan rumah dah habis tapi rumah project status abandon, nak kira macam mana? Saya memang dah sikri sebab loan rumah ni tak bayar. Ada apa advice? Okey, untuk abandon project kita juga ada menyediakan projek yang sama. Sila datang kepada pihak kami, kepada AKPK. Seandainya projek tersebut memang telah disahkan abandon, sila dapatkan surat daripada pejabat perumahan juga apa-apa juga yang related dengan housing loan anda,
bawa kepada AKPK, insya-Allah kami akan bantu untuk membuat proposal kepada pihak bank untuk menstrukturkan balik anda punya bayaran. Okey? Ini AKPK loan kereta boleh buat tak? Okey. Apa-apa juga loan kereta ataupun loan rumah adalah dikategorikan sebagai loan bercaga. Ada certain account yang kita boleh dapatkan bantuan ataupun membuat proposal daripada pihak bank untuk mendapatkan masalah pembayaran kereta. Okey, Mr. Nick, ingin saya nyatakan di sini untuk kereta sebenarnya konsep pembiayaan tersebut adalah melalui konsep jual sewa beli. Untuk kereta kebanyakannya for those yang dah mempunyai masalah dalam advise customer untuk surrender dekar kepada pihak bank kembali sebab mereka akan proceed dengan auction. Tapi sekiranya anda memerlukan kereta tersebut untuk digunakan pakai, jadi kita bantu anda untuk membuat proposal kepada pihak bank. Subject to bank punya approval Mr. Nick, kita untuk secured loan ataupun loan yang bercaga, kami tidak mempunyai authority penuh untuk mendapatkan penstrukturan balik. Kami akan menghantar proposal anda kepada pihak bank dan apabila pihak bank telah memberikan kata putus, kami akan berhubung dengan anda untuk membuat pembayaran, menstrukturkan balik pembayaran anda mungkin melalui pemanjangan tempoh dan juga dan ada mengikut tema-tema yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tetapi mengikut soalan yang telah dinyatakan oleh Cik Nick, kereta yang bermasalah juga boleh datang ke AKPK dan kita akan bantu untuk membuat proposal kepada pihak bank. Soalan berikutnya. Okey, Cik Farhan, sebenarnya credit card dan personal loan ni adalah satu produk yang memang kita kita strukturkan untuk anda. Sebenarnya semua loan yang ada di dalam semua perbankan di Malaysia adalah orang kata dibenarkan untuk kita membantu anda melalui blanket approval yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan juga AKPK, ataupun kita hantar proposal kepada pihak bank untuk mendapat approval. Setiap orang mempunyai kes yang berbeza. Keterangan lanjut lebih baik saya advise Cik Farhan untuk datang kepada pihak AKPK untuk mendapatkan bantuan. Tapi servis kami tidak hanya tertakluk kepada kad kredit dan personal loan saja, Cik Farhan. Kami juga ada membuat lain-lain pembiayaan untuk penstrukturan, contohnya seperti microkredit, seperti of course personal loan, credit card, PTPTN, berjaga seperti housing loan, car loan, even kereta ataupun rumah yang telah dilelong pun kami boleh bantu anda dan sila datang kepada AKPK yang berdekatan untuk mendapat bagaimana untuk mendapatkan bantuan bagaimana cara membayar kereta ataupun shortfall ataupun mempunyai lebihan hutang yang masih belum dapat dilunaskan kepada pihak bank, kami akan bantu anda, insyaAllah. Okay? Puan Su, sekiranya bank dah keluarkan surat guaman dan kita dah apply AKPK, adakah kita mesti membayar tunggakan yang ada kepada bank juga untuk stopkan tindakan undang-undang? Okey Puan Su, sekiranya anda telah masuk ke dalam program AKPK, apa pun juga tindakan undang-undang yang dikenakan kepada anda oleh pihak bank kepada anda, bank akan bekukan. Maksudnya anda tak perlu membayar ataupun setelah kita strukturkan pembayaran anda melalui AKPK, anda hanya fokus pembayaran anda melalui AKPK. Anda tak perlu lagi membuat pembayaran kepada kami yang akan salurkan bayaran anda kepada pihak bank setelah anda membuat pembayaran kepada bulanan anda kepada melalui AKPK. Right? Sorry Puan Su, kejap ya. Adakah kita mesti membayar tunggakan yang ada kepada pihak bank juga? Macam saya dah explain tadi kan, saya harap jelaskan pada Puan Su. Okey, Puan Zahra, Al-Zahra. Adakah tempoh diperbaharui dan lebih pendek?
Okey, Puan L, untuk secured loan, maksud saya untuk credit card dan juga personal loan ataupun microcredit, kita ada parameter yang telah diluluskan oleh pihak bank, di mana penstrukturan balik itu hanya akan berlangsung maksimum selama 10 tahun. Seandainya anda sebelum ni mempunyai personal loan account di RHB contohnya, kebanyakan bank dia menawarkan personal loan maksimum selama 5 tahun. Bila anda datang kepada AKPK, panjangkan tempoh anda maksimum up to 10 years untuk anda bayar balik kepada pihak bank. Dan interest pun kita dapatkan kelulusan daripada pihak bank untuk kita rendahkan. Secara tak langsung, bila tempoh dipanjangkan dan juga interest rendahkan, anda akan dapat bernafas dengan lega kerana pembayaran anda telah menjadi lebih kecil ataupun lebih rendah daripada yang terpaksa anda lakukan sebelum ini. Ada juga yang memberikan concern kepada kami di mana katanya kalau pembiayaan tersebut dipanjangkan, lamalah lagi saya punya hutang dengan bank. Sebenarnya di AKPK, bila anda bersama program kami tak ada meletakkan tempoh atau syarat berapa lama anda nak bersama dengan AKPK. Katalah setelah contoh setelah anda bersama AKPK selama 2 tahun, anda nak membuat penjelasan penuh untuk akaun anda. Anda boleh pergi kepada pihak bank anda dan anda membuat penjelasan penuh. Maksudnya early settlement ataupun kata tu anda telah financially stable balik kan daripada sekarang, anda nak keluar from the program. Anda juga tak ada exit policy di AKPK. Anda boleh keluar pada bila-bila masa. Cuma sekiranya anda keluar daripada program, of course bank akan tertakluk balik kepada syarat di mana kalau anda mempunyai kembali kepada masalah pembayaran, contohnya anda lapse kembali kepada sebulan, pihak bank ada deem right untuk clawback. Right? Membantu ataupun menjawab soalan Puan L. Okey, Puan Su, saya faham ada juga memang pihak bank yang sekiranya Puan Su dah masuk ke dalam program kami, Puan Su boleh masuk ke dalam portal. You anytime boleh masuk ataupun login ke dalam portal AKPK anda untuk free. Okay, maksud saya bila anda telah aktifkan program anda di AKPK, kami telah generate surat tawaran program. Anda boleh printkan surat tawaran tersebut dan tunjukkan kepada pihak bank ataupun pihak solicitor yang berkenaan yang anda telah bersama program AKPK. Memang mereka tiada hak lagi untuk membantu anda untuk meminta anda. Right? Oh, saya mendapat maklum malas katanya audio tak berapa clear Okey. Okey. L, sekali lagi berkenaan dengan housing loan. Housing loan treatment tak sama Puan L. Untuk housing loan ataupun secured loan, kita ada parameter yang diluluskan oleh pihak bank di mana kami memanjangkan tempoh pembayaran anda sehingga umur 70. Maksud saya sekiranya anda pada tempoh asal anda ada anda mendapat pembiayaan tapi bila anda mengalami masalah kewangan, anda terpaksa datang ke AKPK dan meminta bantuan, kami ada mendapat kelulusan daripada kita membuat proposal kepada pihak bank dan akan mendapat kelulusan daripada mereka untuk memanjangkan balik tempoh pembayaran maksimum kepada umur 70 tahun. Kita nak bayar 10 tahun je Puan. Okey, saya harap saya dapat beri penjelasan kepada Puan L tentang housing loan tersebut. Alright? Okey. Ada apa-apa lagi tak? Ya. Ada apa-apa klarifikasi yang anda perlukan daripada pihak kami, anda boleh menghubungi kami di talian 016 618 0648 melalui WhatsApp. Nyatakan nama dan email anda kepada dalam nombor tersebut. Pegawai kami akan menghubungi anda untuk keterangan lanjut.
lagi saya mohon sangat-sangat kepada anda yang telah menyenaraikan detail anda ataupun nombor telefon anda kepada pihak kami. Sekiranya kami ada menelpon anda, kami harap sangat-sangat saudara-saudari anda di luar dapat mengangkat telefon kami. Sebab kami banyak juga yang dapat orang kata feedback daripada orang luar, katanya kami tak nak angkat, kita je takut orang minta hutang. Okay? Right. Okay, saya nak kongsi sikit sebersedikitlah pengalaman saya sebagai kaunselor, bagaimana kami di AKPK dapat membantu orang-orang yang dalam masalah kewangan untuk membayar balik ataupun menstrukturkan balik pinjaman-pinjaman mereka. Contohnya saya ada pelanggan-pelanggan yang membuat perniagaan sendiri yang pada masa lampau kita peniaga-peniaga tertakluk kepada membeli barang ataupun membuat order daripada pihak supplier mereka, mereka dikenakan bayaran GST upfront. Jadi mereka tak boleh nak rolling because perniagaan mereka biasanya akan dilakukan pembayaran melalui ansuran kepada pihak pembeli. Jadi GST mereka yang mereka bayar itu tak dapat dilunaskan melalui cash. Jadi mereka terpaksa menggunakan credit card. End up dengan keadaan ekonomi yang agak teruk dan pada masa yang sama mereka tertakluk kepada bayaran GST. Mereka terpaksa menggunakan ataupun rolling bisnes mereka untuk membeli material mereka menggunakan credit card. Jadi usage untuk credit card mereka terlampau tinggi. Ada certain yang orang kata peniaga yang mempunyai tunggakan ataupun outstanding balance untuk credit card dia hingga 300-400 ribu saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka datang kepada AKPK, mereka dapatkan bantuan kepada kami. Contoh pembayaran 18% yang saya nyatakan tadi, 100,000 outstanding balance credit card anda, pihak bank kenakan 18,000 interest setiap tahun. Sebulan anda dikehendaki membayar sekurang-kurangnya 1.5% of your outstanding balance, di mana pembayaran tersebut sangat-sangat tinggi. Dan sebenarnya bayaran tersebut hanyalah cover interest, bukannya dia tak touch langsung pokok anda untuk pinjaman credit card. Jadi bila mereka datang ke AKPK dapatkan bantuan, kami dapat bantu untuk mendapatkan approval daripada pihak bank mengecilkan interest yang dikenakan oleh pihak bank sebelum ini kepada kadar maksimum 9% pengurangan. Maksud saya dia bukan lagi mengikut kadar tetap yang telah yang dikenakan oleh pihak bank sebelum ini. Jadi pembayaran balik yang kita minta daripada pihak customer yang masuk dalam program sekurang-kurangnya hanya melalui 1,000 bulan. Saya nyatakan based on 100,000 outstanding balance, 18% yang di-charge oleh pihak bank, dan apabila anda datang ke AKPK menggunakan 100,000 outstanding balance dan kami dapat kelulusan daripada pihak bank untuk pengurangan interest kepada maksimum 9%, baki berkurangan, pembayaran balik anda akan berkurang menjadi lebih kurang dalam range 1,000 bulan. Makanya dari situlah peniaga berkenaan dapat bernafas kembali kerana dia dapat improve the cash flow. Of course dia dapat kita dapat rolling membuat surplus yang selanjutnya daripada lebihan itu untuk bisnes mereka lah. Okey, sama juga keadaannya. Okey, sekejap ya. Ada lagi soalan, saya stop sekejap. Tapi pihak AKPK beritahu pinjaman kereta tak boleh. Adakah saya boleh menstrukturkan balik? Cik Farhan, sila datang kepada sila datang kepada sebagaimana saya nyatakan tadi, kebanyakan pihak bank andainya anda mempunyai masalah pembayaran
atas dasar pinjaman kereta ni adalah pinjaman sewa beli. Andainya anda mempunyai masalah pembayaran, bank akan minta anda pulangkan kembali kereta tersebut kepada mereka untuk mereka buat tindakan tetapi sekiranya anda masih ingin mendapatkan bantuan, ialah because kita perlu ada kenderaan kat di rumah. Jadi kalau anda perlukan bantuan, sehingga datang dan kami kena tengok kedudukan masalah anda. Sejauh mana dia telah memberi kesan kepada cash flow anda. Katalah tunggakan anda telah hampir-hampir 3 bulan sebab kalau ikutkan 2 bulan 21 hari bank telah boleh keluarkan schedule 4 untuk proses penarikan. Tapi pihak bank kebanyakannya masih ada budi bicara. Kalau Cik Farhan datang kepada pihak AKPK untuk meminta bantuan, kami cuba hantar proposal kepada pihak bank and subject to their approval. Bila mereka telah luluskan, mereka akan menghubungi Cik Farhan untuk membuat ataupun menandatangani agreement baru. Tapi mengikut kelulusan ataupun keputusan yang 100% oleh pihak bank, bukan kami. Kami hanya bantu untuk membuat proposal dan hantar kepada pihak bank. Okey Cik Farhan, again you boleh datang kepada pihak kami untuk meminta bantuan dan kami cuba bantu hantar proposal tersebut kepada pihak bank. Alright. Dah habis kot? Okey. Sekali lagi sebelum saya sudahi kita punya sesi pada hari ini, sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan ataupun penerangan yang diperlukan oleh pihak kami, sila WhatsApp nama dan email anda kepada 016 618 0648 yang tertera di bawah tu, dan pihak gawai kami akan menghubungi anda untuk keterangan lanjut. Di samping tu juga saya mohon maaf dari pihak AKPK sekiranya hari ini sesi kita tidak dapat berjalan dengan lancar kerana masalah audio yang tak berapa clear saya difahamkan. Saya harap dapat berjumpa anda sekali lagi di minggu hadapan di ruangan yang sama, iaitu di ruangan Tanya Je Thursday. Kami akan berlintas langsung setiap hari Khamis pada pukul 3 petang dan akan berterusan hingga ke bulan Julai nanti insyaAllah. Jangan lupa bersama-sama kami, teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkhidmatan kami secara percuma. Jangan melibatkan diri anda dengan ejen-ejen yang tak diiktiraf di luar. Sila datang kepada kami, berjumpa dengan kaunselor-kaunselor kami di mana-mana cawangan terdekat dan kaunseling office kami. Sekali lagi sebelum saya mengundurkan diri, perkhidmatan AKPK adalah percuma untuk semua individu yang memerlukan bantuan kewangan di AKPK. Okay, saya sudahi dengan Hari Raya Maaf Zahir Batin, berhemah, berbelanja dan juga jangan berboros sepanjang hari Lebaran dan seterusnya. Bersama kami lagi di Tanya Je Thursday minggu hadapan. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.